Kesempatan yang ada pada malam ini. Saya berasal daripada Jasin Melaka dan kemudian kini menetap di Bandar Baru Nila inilah ya, di Jati Park. Dan untuk saya jelaskan juga, saya adalah pemegang tauliah berceramah bagi Negeri Sembilan, maknanya boleh mengajar agama dan berceramah dalam Negeri Sembilan, pemegang tauliah. Begitu juga saya pemegang tauliah mengajar agama di Negeri Selangor, dan saya juga pemegang tauliah mengajar agama di Negeri Melaka. Dan insya-Allah dalam proses untuk mendapatkan tauliah mengajar agama di Negeri Johor pula. Paling tidak orang tahulah ya, saya bercakap agama dan juga menyampaikan kebenaran di sini bukannya sembarangan, tapi sebenarnya adalah juga dengan tauliah yang diizinkan oleh pihak pentadbiran negeri-negeri yang berkenaan. Jadi pada malam ini sebenarnya saya ingin mengajak kita merenung kembali apa yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal, bulan keputeraan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita selalu dengar ceramah, kuliah di masjid dan di surau. Jadi saya dengan beberapa rakan-rakan, khususnya anak-anak muda, saya kata kenapa tidak, mari kita buat street dakwah dan kita kongsikan kebenaran kepada siapa saja yang berkesempatan. Mungkin kalau diizinkan Allah Ta'ala, kita akan jadikan di sini program mingguan setiap hari Jumaat malam Sabtu, kurang lebih jam 9 sampai jam 10. Kita nak adakan program dakwah santai ataupun street dakwah kepada masyarakat umum. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bulan Rabiul Awal adalah bulan keputeraan baginda Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Baik, bila kita memperkatakan Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ila akhir ayat. Sesungguhnya telah adalah ia bagi kamu fi Rasulillah, pada Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Maka bagi kita sebagai umat Islam, sudah pastilah kita mesti cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita juga jadikan baginda itu sebagai contoh teladan kita. Dan kita tahu Nabi Muhammad SAW baginda dilahirkan dalam bulan Rabiul Awal, itu pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Mungkin elok saya kongsikan pada malam ini kenapa disebut tahun Gajah. Maka kalau kita meneliti kepada sirah, kepada sejarah, maka kita dapati bahawa pada tahun kelahiran baginda itu terjadi satu peristiwa besar. Apa peristiwa besar itu? Iaitu apabila ada tentera bergajah, iaitu yang diketuai oleh raja namanya Abraha dari arah Yaman. Dia sebenarnya dah buat macam-macam usaha untuk membangunkan kota dia dan juga bandar tempat dia tinggal, dan dia mengharap orang-orang Arab boleh datang berpusu-pusu, datang ke tempat yang dia telah bina dengan macam-macam tarikan. Tapi dia pelik, macam mana masyarakat Arab suka pergi ke kota Mekah, suka pergi ke sana untuk pergi melawat Kaabah. Kemudian mereka pergi menghormati Kaabah dengan mereka tawaf di keliling Kaabah. Di samping itu, mereka pergi ke Mekah juga untuk mereka buat perniagaan. Bila dah berkumpul, mereka berniaga. Macam kita dekat sini lah. Bila dah berkumpul ramai-ramai, ada yang berniaga, ada yang buat aktiviti pelbagai, ada yang buat bisnes, ada juga yang mencari kontak. Jadi ada yang membawa
puisi. Jadi mereka berhimpun di kota Mekah, apatah lagi bila musim haji. Dulu haji jahiliah dia panggil, ya. Kerana ada sejarahnya bahawa kota Mekah ni dulu asalnya tak ada orang pun. Tetapi kita tahu bahawa apabila Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim bawa isteri dan anak dia, isteri dia Siti Hajar, anak dia namanya Ismail. Betul? Jadi Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim bawa isteri dan juga anak dia daripada Baitul Maqdis, dari bumi Palestin. Bila sebut Baitul Maqdis, bumi Palestin, mengingatkan kita apa yang berlaku di sana. Yang kita tahu saudara-saudara Islam kita diserang oleh Zionis Yahudi dengan kekuatan tentera yang sangat dahsyat, ya. Moga Allah Ta'ala berikan jalan keluar kepada saudara-saudara Islam kita di sana, ya. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Baik, terus kepada kisah Nabi Ibrahim tadi, dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala bawa isteri dan anak dia ke kota Mekah, tempat yang waktu itu sebenarnya tak ada orang pun. Ringkasnya, dengan izin Allah Ta'ala, maka di sana berkembangnya pusat peradaban manusia. Kerana apa? Kerana di sanalah Allah Ta'ala perintahkan didirikan Kaabah, dan di sana juga Allah keluarkan air Zam-Zam. Dan kita tahu, ya, kisah bagaimana Siti Hajar dan anaknya itu Nabi Ismail yang ditinggalkan dengan bekalan yang sangat sedikit. Jadi Nabi Ibrahim di atas perintah Allah tinggalkan isteri dan anak di tempat yang gersang, yang tak ada orang, yang tak ada air. Maka Siti Hajar dia pergi ke bukit. Yang bukit itu pertama dia pergi apa? Bukit Marwah. Bukit Safa. Kenapa nak tinggal dia begitu? Ada tidak orang yang mungkin boleh dapat bantuan dan pertolongan. Tak ada bantuan, tak ada nampak orang, dia pergi ke Bukit Marwah. Berulang-alik daripada Safa ke Marwah 7 kali. Dan kemudian Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril supaya kuis di tapak kaki Nabi Ismail sehingga terbit air daripada sana. Dan Siti Hajar kepung air itu, maka dipanggil air Zam-Zam. Kemudian di atas perintah Allah sampai satu ketika Nabi Ibrahim datang semula ke kota Mekah untuk membangunkan Kaabah, iaitu tempat supaya nanti tempat ibadah, iaitu dengan cara bertawaf di keliling Kaabah. Jadi ringkasnya Kaabah ni dibangunkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di atas perintah Allah. Dan Allah beri jaminan keseluruhan manusia, nanti manusia akan datang ke sana untuk beribadah dan menghormati Kaabah. Jadi itulah berlakunya, ya, kita kata satu keadaan yang mungkin menakjubkan dan menghairankan Abraha. Macam mana orang boleh datang ke Kaabah ini, ya, dan setiap tahun berlalu tanpa gagal. Dan mereka datang macam berpesta dan siaplah ada perdagangan dan ada macam-macam aktiviti. Jadi Abraha dia buat, ada riwayat mengatakan dia buat bangunan ibadah yang dekat Yaman, tapi tak ada siapa pun berminat untuk datang setiap tahun dan kita kata buat pesta di sana. Jadi dengan rasa marah iri hati, Abraha dengan tentera bergajahnya nak memusnahkan Kaabah. Maka dia pun datang dengan tentera bergajah, dengan tentera-tentera yang ramai, kemudian nak menyerang Kaabah untuk memusnahkan Kaabah. Waktu itu Kaabah ni dia bawa penjagaan kaum Quraisy, dan yang menjaga dan juga memberikan bantuan kepada orang-orang yang datang ziarah Kaabah ni adalah Abdul Muttalib, bapa datuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika itu Nabi Muhammad belum dilahirkan lagi, ya. Jadi ketika Abraha nak menyerang Kaabah, sebenarnya orang Quraisy tahu tak boleh nak bertahan di sana, tak boleh nak sekat. Maka mereka pergi menyelamatkan diri dan harta benda. Kemudian bila Abraha melihat
mereka ni semua meninggalkan Kaabah, membiarkan Kaabah. Maka dia pun tanya kepada ketua masyarakat di sana, siapa dia? Abdul Muttalib. Dia kata, kenapa mereka tinggalkan Kaabah? Tak ada ke yang berani nak menghalang tentera Abraha menyerang dan merobohkannya? Maka Datuk Nabi kata, Kaabah ni ada pemiliknya, iaitu Tuhan pencipta alam semesta, Allah Ta'ala. Maka terserahlah kepada Allah, dia nak izinkan Kaabah ni dimusnahkan atau diselamatkan. Maka dia kata, aku hanya Tuhan punya kepada barang-barang dan juga ternakan. Aku akan selamatkan barang-barang harta benda aku dan ternakan aku. Kaabah ni terserahlah kepada pemiliknya, iaitu Tuhan alam semesta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abraha dengan angkuh sombong nak menyerang, nak meruntuhkan Kaabah. Maka Allah bagi tahu dalam surah Al-Fil apa yang berlaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kau tak tengok bagaimana Allah lakukan dengan tuan-tuan gajah itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah tiada Allah jadikan tipu daya mereka itu dalam keadaan rosak binasa? Jadi dalam hal itu kita tahu tentera Abraha nak menyerang dengan kekuatan tentera bergajah dan tentera manusia, tetapi Allah Ta'ala binasakan dia. Macam mana? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah utus ke atas mereka itu burung ababil, burung yang kecil yang tarmihim bihijaratin min sijil. Dia melontar tentera bergajah itu dengan batu daripada sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka jadilah mereka ibarat daun-daun yang dimakan ulat. Maka hancur binasalah ya tentera bergajah, hancur binasalah Abraha, hancur binasalah juga tentera-tentera yang nak merobohkan Kaabah. Maka di dalam tahun itu jugalah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dan keputeraan baginda SAW adalah satu peristiwa yang besar, yang sangat kita kata dinanti-nantikan oleh ahlul kitab. Kerana orang Yahudi dan Nasrani tahu akhir zaman akan adalah Nabi dan Rasul dibangkitkan, dan ada disebutkan dalam peristiwa kelahiran baginda, iaitu ada cahaya yang cerah menerangi langit, begitu juga bintang-bintang bergerlapan, dan ada yang juga keterangan menyatakan bahawa api yang disembah oleh Majusi terpadam. Maka berlaku kegemparanlah apabila kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka mengingatkan kita bahawa Nabi Muhammad ini dia diutus bukan untuk orang Arab saja, tetapi diutus untuk seluruh manusia, yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekian alam. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, saya kira itulah sedikit tazkirah pada malam ini. Moga-moga dengan apa yang kita kongsikan ini mengingatkan kita Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengingatkan kita bagaimana kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh memusnahkan musuh-musuh dengan begitu mudah, yaitu dengan menghantar burung ababil yang membawa batu-batu yang panas daripada sijil. Begitu juga kita ambil iktibar bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul akhir zaman, dan kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Marilah kita mengucapkan selawat ke atas Nabi SAW agar kita mendapat rahmat dan kebaikan bersama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran di atas perhatian antum semua yang sudi mendengar tazkirah yang sempat saya sampaikan. Moga-moga kita berkesempatan berjumpa dalam kesempatan lain minggu depan. Sekian sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.